Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Furqan bin Zardin. Nombor matrik saya 10 DTP 23F1027. Dan saya dari kelas DTP 3A. Soalan yang saya terima ialah terangkan kronologi peristiwa 13 Mei 1969 berserta dua faktor tercetusnya peristiwa tersebut di Tanah Melayu. Kronologi 13 Mei 1969. Pertama, perarakan kematian seorang Cina. Akibat apabila rusuhan tersebut, kesesakan jalan raya turut berlaku di Jalan Jinjiang Gempong. Kematian seorang Cina akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun, perarakan kematian tersebut bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina orang Melayu. Pada hari Selasa 13 Mei, Yoh Tik Chik selaku Presiden Gerakan memohon maaf di atas keterlanjuran ahlinya melakukan kebiadaban semasa perarakan. Yang kedua, Rumah Menteri Besar Selangor dan rusuhan pertama. Peristiwa ini berlaku sewaktu satu perarakan kemenangan oleh DAP dan Gerakan. Mereka melalui jalan-jalan yang tidak dibenarkan, bahkan melanggar batas yang telah ditetapkan oleh pihak polis. Perarakan telah melalui kampung baru, iaitu kampung terbesar yang didiami oleh orang Melayu di Kuala Lumpur. Yang ketiga ialah Askar Melayu. Regimen Ranger dikeluarkan dan digantikan dengan Askar Melayu. Beberapa bangunan rumah kedai di sekitar Kampung Baru, Jalan Tunku Abdul Rahman masih terus terbakar. Pentadbiran diambil alih oleh Askar Melayu. Malangnya, beberapa orang Askar Melayu turut masuk ke kedai emas Cina dan mengambil harta benda di sana. Yang keempat, panggung Odeon. Pemuda Cina dari kongsi gelap telah bertindak mengepung panggung Odeon di Jalan Tunku Abdul Rahman. Beberapa iklan disiarkan dalam bahasa Cina di skrin pawagam menyuruh penonton dari kalangan Cina keluar dari panggung. Kesan daripada itu, pemuda-pemuda Cina terus datang menyerbu masuk ke dalam panggung dan menyerang dan menyembelih penonton yang ada dan membakar panggung tersebut. Hampir semua penonton dalam panggung tersebut mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Yang kelima, angka korban. Polis dan tentera sedang mengawal panggung Odeon yang menjadi sasaran rusuhan. Angka rasmi menunjukkan 196 kematian, 439 kecederaan, 39 hilang dan 9,143 ditahan, dan 211 kenderaan musnah akibat rusuhan tersebut. Yang keenam, di manakah Tunku Abdul Rahman? Ketika peristiwa 13 Mei 1969, Tunku Abdul Rahman baru pulang dari Alostak meraihkan kemenangan beliau di sana. Pada pukul 6.45 petang, Encik Mansur selaku Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pembunuhan kepada Tunku Abdul Rahman. Darurat diisytiharkan pada jam 7 malam 13 Mei 1969. Penubuhan Majlis Gerakan Negara Mageran dibentuk di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak. Peristiwa 13 Mei 1969 menyebabkan Tunku Abdul Rahman dipersalahkan oleh orang Melayu dan Malaysia secara keseluruhannya. Orang Melayu mempunyai pandangan yang negatif terhadap kaum Cina yang dilihat tidak mengenal budi dan taraf kerakyatan yang diberikan pada mereka sewaktu pasca kemerdekaan. Faktor tercetusnya peristiwa tersebut di Tanah Melayu. Pertama, perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. DAP telah secara lantangnya menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap apa yang disebutkan sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Mereka mendakwa
hak hukum-hukum yang lain diketepikan. Kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. Namun, hakikatnya sebenarnya kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalah lebih rendah berbanding dengan kaum Cina dan kaum lain. 2. Masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan berbeza antara kaum dan menyebabkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sihat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. Kesimpulannya, peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan harmoni antara kaum. Ia mengingatkan kita bahawa perpaduan dan toleransi antara pelbagai kaum adalah asas kestabilan dan keamanan negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amar bin Abdul Halim daripada kelas DTP 3A. Nombor kad matrik saya 10 DTP 23F 1012. Dan hari ini saya akan berbincang tentang kesan masyarakat daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di Tanah Melayu. Pertama sekali, kita kena tahu tentang peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 adalah insiden berdarah yang terjadi di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Konflik ini melibatkan ketegangan antara kelompok etnis Melayu dan Cina. Pada tanggal tersebut, terjadi kerusuhan yang dipicu oleh persaingan ekonomi dan ketidakpuasan sosial antara kedua kelompok. Selepas peristiwa 13 Mei 1969 berlaku, terdapat pelbagai kesan terhadap masyarakat, iaitu salah satunya polarisasi sosial. Masyarakat semakin terpisah mengikut etnik, dengan masing-masing lebih cenderung berinteraksi dalam kumpulan sendiri. Contohnya macam Melayu sekelompok dengan Melayu dan Cina sekelompok dengan Cina. Ini mengurangkan interaksi sosial antara kaum dan memperburukkan prejudis. Kesan yang kedua adalah kesedaran dan pendidikan. Masyarakat semakin sedar tentang pentingnya perpaduan dan toleransi antara kaum. Tanpa perpaduan kaum, negara senang dijajah oleh pendatang asing. Dan pendidikan mengenai hubungan etnik dan sejarah negara menjadi lebih diberi perhatian. Kesan yang terakhir adalah ketegangan etnik. Peristiwa ini memperdalam ketegangan antara kaum, terutamanya antara Melayu dan Cina. Ia menyemarakkan sentimen perkauman dan mencipta jurang yang lebih besar dalam masyarakat. Kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 meninggalkan kesan yang mendalam terhadap masyarakat dalam pemikiran dan interaksi masyarakat Malaysia. Mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan sehingga kini. Oleh itu, masyarakat hendaklah mempunyai kerjasama dalam satu sama lain dan mempunyai kesefahaman antara satu sama lain dan sentiasa memupuk perpaduan antara kaum sehingga generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Rutreshwan Alaki Francis. Nombor matrik saya ialah 10 DTP 23F 1008. Saya dari kelas DTP 3A. Sekarang saya akan menghuraikan 3 langkah bagi menangani isu perpecahan antara kaum Malaysia beserta contoh. Langkah yang pertama ialah meningkatkan pendidikan perpaduan, iaitu pendidikan tentang kepentingan perpaduan antara kaum perlu diperkukuhkan, terutamanya di sekolah. Program seperti Rukun Negara, Sejarah dan mata pelajaran silik boleh menanamkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar dari awal. Sebagai contoh, menyediakan kurikulum yang menekankan nilai kesederhanaan, kerjasama antara kaum dan menghargai kepelbagaian budaya di sekolah-sekolah. Seterusnya, langkah yang kedua ialah menggalakkan aktiviti sosial dan kebudayaan merentas kaum, iaitu penganjuran aktiviti sosial dan kebudayaan yang melibatkan
pelbagai kaum boleh merapatkan jurang perkauman. Aktiviti ini boleh memberikan peluang untuk masyarakat memahami dan menghargai budaya antara satu sama lain. Sebagai contohnya, anjuran program seperti sambutan Hari Malaysia, pesta makanan atau pameran kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum dapat memupuk kesefahaman dan perpaduan. Langkah yang terakhirnya, mengawal kandungan media dan ucapan berunsur berkauman. Beri saya membentangkan tentang langkah ini, iaitu media sosial dan media massa perlu memainkan peranan penting dalam menapis kandungan yang berpotensi memecah belahkan kaum. Undang-undang yang lebih tegas terhadap ucapan kebencian dan penyebaran maklumat palsu yang berunsur berkauman juga perlu dikuatkuasakan. Bagi saya peluang untuk menghuraikan tentang contoh tersebut, iaitu pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia boleh memantau dan mengambil tindakan terhadap penyebaran kandungan yang menghasut dan menyebarkan kebencian antara kaum di media sosial. Terakhirnya, iaitu kesimpulan, langkah-langkah ini mampu membantu memupuk persefahaman dan memulihkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Zuhdi bin Zulkifli, nombor matrik 10 DTP 23F 1005 dan saya dari kelas DTP 3A. Jadi hari ini saya akan meneruskan dengan soalan nombor 10.4, iaitu saya akan menjelaskan 3 pengajaran yang boleh diambil ketika berlakunya tragedi pada 13 Mei tahun 1969 di Tanah Melayu. Jadi pengajaran yang dapat diambil daripada tragedi pada 13 Mei 1969 yang pertama adalah kepentingan perpaduan dan sikap toleransi yang perlu diwujudkan sesama kaum. Hal ini kerana peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya perpaduan antara kaum di Malaysia. Hal ini kerana kehilangan sikap perpaduan dan toleransi menyebabkan situasi di Tanah Melayu berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei. Dan kerukunan hidup dan saling menghormati antara pelbagai etnik adalah kunci ataupun langkah yang penting lah untuk mengelakkan konflik dan menciptakan suasana masyarakat yang harmoni. Pengajaran yang kedua adalah kepentingan pendidikan dan kesedaran sosial. Tragedi ini menekankan perlunya pendidikan yang menyeluruh untuk meningkatkan kesedaran sosial tentang kepelbagaian budaya dan latar belakang sebuah kaum. Hal ini kerana kita perlu menerapkan sistem pendidikan dalam generasi muda agar mereka dapat memahami dan mewujudkan sikap toleransi sama kaum. Selain itu, pendidikan yang baik ini dapat membantu generasi muda untuk memahami dan menghargai sesebuah perbezaan serta mencegah prasangka-prasangka buruk kepada kaum lainlah. Pengajaran yang ketiga daripada tragedi ini adalah penggubalan dasar dan undang-undang yang adil pada semua kaum. Jadi selepas peristiwa ini ataupun selepas tragedi ini berlaku, pihak kerajaan memperkenalkan pelbagai dasar dan undang-undang untuk mengatasi ketidaksamarataan ekonomi dan sosial antara kaum. Jadi selepas tragedi ini berlaku, pihak kerajaan memainkan peranan pentinglah dalam mewujudkan sistem undang-undang dan menggubal dasar agar semua kaum dapat kesamarataan dan hak sama rata dari segi ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, ketika kita membeli barangan mentah ataupun membeli makanan, semua kaum mendapatkan harga barangan yang samalah. Kemudian dan dari segi sosial seperti sekolah, kemudian peluang pekerjaan semua. Jadi di sini semua kaum dapat peluang pekerjaan dan dapat sistem pendidikan yang sama rata lah. Jadi hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya dengan adanya langkah-langkah yang tegas untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengekalkan sikap perpaduan dan toleransi di negara kita. Jadi saya berharap hubungan di antara kaum di negara kita ini akan semakin membaik agar negara kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa bersikap positif dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi pada masa yang akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.